Okey. Jadi kali ni saya akan terangkan kepada kamu lebih terperinci untuk jalan raya. Kamu tengok dalam borang tu, itu adalah perkara-perkara yang kamu perlu lakukan dalam latihan bahagian 3. Dan ujian nanti pun akan nilai perkara-perkara yang sama. Okey. Kalau kamu tengok berapa markah untuk keseluruhannya, 38 bagi kesalahan mandatory, 80 kesalahan biasa. Nak lulus kesalahan biasa tu jangan salah lebih daripada 16, sebab maka lulus adalah 64 per 80. Kesalahan mandatory jangan buat langsung. Jadi kita tengok satu persatu jenis kesalahan yang ada di jalan raya ataupun bahagian 3 ni. Okey, pertama sekali apa yang kamu perlu buat, kenderaan tu akan berada di sini. Kenderaan tu akan berada di sini. Apa yang kamu perlu buat, penguji duduk kat sebelah ni. Sebelum nak masuk tu daripada luar, kalau JPJ bagi giliran kamu nak masuk dalam kereta ni, kamu tahulah nombor kereta sekian-sekian, kamu datang ke kereta yang ditetapkan. Kadang-kadang JPJ memang standby lah kereta dah, kadang-kadang di jalan sekali yang kamu datang ke kereta ni. Jadi bergantung pada situasi lah. Kalau JPJ tu kamu tak pernah jumpa, bagi salam dulu. Yang biasalah, salam, perkenalkan diri, dokumen kamu lah, lesen kamu mati bila, kemudian tu baca lah satu persatu, baca balik. Padahal sebelum ni dah biasa buat kan roti sebelum mandu. Okey, roti sebelum mandu apa yang perlu buat? Masuk duduk dan memastikan brek tangan ditarik. Okey, kamu dah buat tadi yang tu. Sebelum dah buat kan. Nanti kena cakap lah dia, yang ni kena cakap macam biasa roti sebelum ni, roti sebelum mandu kan. Okey, lepas tu dah tempat duduk. Kemudian yang ketiga, menentukan kedudukan tangan pada steering. Angin kuat ni, hilang suara kita. Lupa kata ni ikon kuat. Okey, seterusnya melaraskan cermin pandang belakang dan sisi. Cermin pandang belakang, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kiri ke tak apa-apa nak sampai, suruh penguji tu tolong laraskan. Okey, seterusnya tolok bahan bakar. itu bahagian panel instrumen. Tolok bahan bakar petrol tu lah. Tolok suhu enjin. Kemudian lampu amaran brek tangan. okey, tarik brek tangan, lampu di sana akan menyala lah. Okey, kemudian lampu amaran tekanan minyak enjin. tu yang macam teko Aladdin tu sebelum ni dah pernah tunjukkan. Okey, Lepas tu lampu amaran bateri. sama aja. Sebenarnya RSM ni sama je macam sebelum ni, yang RSM yang di Lita hari tu. Kemudian Memastikan gear dalam keadaan bebas P. dia baca lah P tu untuk auto. Kereta manual tak ada dudukkan P tu. Gear bebas dudukkan neutral lah. Okey, Menghidupkan enjin dengan menekan brek atau cekam. salah satu, brek boleh, cekam boleh. Tekan dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu Semua lampu isyarat depan dan belakang. itu menguji bahagian peralatan tu lah. Switch semua tu. Switch lampu isyarat. Aku tolak kiri, cuba tolak atas. Tolak kiri pula, tolak atas, tolak bawah. Terus switch lampu semua buka lah. Macam biasa benda tu. Okey, seterusnya Lampu hazard. hazard. AZ. Hazard, okey. Hazard pun boleh. Kalau bahasa Melayu dia lampu kecemasan. Okey. Ni, Tu lampu kecemasan. Dia menyala 4-4. takometer. Meter RPM tu, meter RPM tu. Kalau kereta Azia, andai kata hari JPJ nanti kamu dapat kereta Azia, punya cari tak jumpa. Dia meter tak ada. Kereta makin moden, makin tak ada kelengkapan. Dia nak kita guna deria rasa je. Dengar bunyi enjin tu lah. Macam naik motor tu. Lepas tu pemancut air atau pengelak cermin. Tu, wiper depan. Horn. On. Tu. Menguji keadaan tali pinggang keleda. Nak pakai. Memastikan penumpang memakai tali pinggang keleda. Melakukan pemeriksaan dalam masa yang ditetapkan 5 minit. Memakai tali pinggang keleda. Nampak? Tiba-tiba ada memakai tali pinggang keleda, kesalahan mandatory. Nak pergi jalan raya, kereta ni tak bergerak ke jalan raya lagi, tetapi rutin sebelum memandu kamu tu tak dilengkapkan dengan memakai tali pinggang ni, JPJ tak nak pergi jalan raya dah. Dia suruh balik je. Kalau kat Lita itu tak pakai tali pinggang, kereta tak jalan tak ada masalah lagi. Tapi dekat jalan raya, kamu dah kata kamu selesai rutin sebelum mandu, dia tengok macam ni, selesai apanya ni, tali pinggang tak pakai lagi ni, boleh gagal. Okey, jadi apa pentingnya sebelum ke jalan raya tu perlu memakai tali pinggang. Sebelum kereta tu dah bergerak, sebelum kereta tu bergerak, kamu dah kena pakai siap-siap. Okey, jadi itu rutin sebelum memandu.
Okey, nak memulakan perjalanan pula. Di sinilah tempat mula perjalanan. Mengesan hazard guna cermin dengan betul lah. Tengok kiri kanan macam tu. Kemudian memberi isyarat yang betul dan dalam tempoh yang mencukupi. okey, kita parking kepala menghadap ke depan. Bila kita nak mengundur nanti, kereta akan ke belakang. Jadi ke belakang belah mana? Ke belakang kiri. Jadi isyarat kiri lah, mengundur ke belakang kiri. Package dia lampu reverse menyala dan lampu isyarat kiri menyala. Orang akan dapat lihat lampu kita ni berkelip-kelip sebelah kiri. Orang tahu kita nak mengundur ke belakang kiri. Sama je macam kita kalau facing ke depan. Kalau kita isyarat kiri, kita nak ke depan kiri. Yang ni nak mengundur ke belakang kiri. Okey. Memeriksa titik buta. Titik buta, blind spot. Macam mana titik buta? Mana guna tengok, mana titik buta, mana tengok cermin. Bukan guna cermin belakang. Lupa dah. Titik buta dapat dikenal pasti menggunakan kaedah toleh. Toleh macam tu. Selain pada wujud dalam cermin, titik buta ada wujud di kawasan kita tak mampu lihat dalam cermin. Kena toleh macam tu, toleh macam ni. Maknanya kena toleh lah. Tak toleh maknanya tak tengok titik buta lah. Okey, seterusnya melepaskan brek tangan sebelum bergerak. okey. Maaf, Kadang-kadang lupa lepas brek tangan tu. Awak tak jalan, awak tak jalan. Ini mati. Okey. mengaplikasi teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan steering. Macam biasa, pull and push tu. Menggunakan pemecut atau cekam dengan baik. Okay. Bunyi kalau dia PJ dengar kita bunyi ngam je lah kira. Kalau bunyi kereta tak nak jalan lagi. Tak apa goh. Jadi macam kawal tak sempurna, tolak Makkah lah. Okey, apa kesalahan mandatori ketika memulakan perjalanan ni? Dia ada 3 perkara. Mengawal motorcar dengan selamat semasa memulakan perjalanan. Dia suruh mengawal motorcar dengan selamat semasa memulakan perjalanan. Tetapi buat melatah ke apa, tapi mewujudkan situasi bahaya atau membahayakan orang lain. Maknanya cara memulakan perjalanan tu agak membahayakan orang, membahayakan diri sendiri atau membahayakan motorcar ni sendiri. Langgar benteng depan ke, langgar orang sekeliling ke apa ke yang berkaitan, nampak situasi tu bahaya lah bagi cara dia mengawal tu. Gagal lah. Maksudnya Memberi isyarat. memberi syarat. Tadi dia kata memberi syarat yang betul dan tempoh mencukupi, tapi dia kategorikan memberi syarat tu sebagai kesalahan mandatori pula. Jadi syarat tu penting, kena bagi. Wajib bagi. Tak bagi, kat sini dah berakhir ujian kamu. Okey. Memberi keutamaan kepada kenderaan atau pengguna jalan raya lain. Okey, jadi kalau kita di kawasan parkir ni, kita nak mengundur ke belakang, kita perhati kalau ada calon lain duk asal lambat calon ni. Kalau kita terror sekalipun, beri keutamaan kepada dia. Biar dia selesai masalah dia dulu. Jangan kita ambil kesempatan dengan ruang yang sempit atau ruang yang ada tu, kita pancung pergerakan dia. Maknanya tak beri keutamaan. Ataupun untuk jalan kaki ke, naik motor belakang kita ni ke, kita kena bagi keutamaan. Okey. Seterusnya Memandu di jalan lurus. okey, ini perkara yang seterusnya. Kalau tadi RSM, kemudian memulakan perjalanan, ini mana jalan lurus. Luar sana ada jalan lurus. Jalan lurus ni kamu nak kena buat apa? Okey, baca satu per satu. Mengaplikasi teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan steering. Menggunakan gear yang sesuai mengikut kelajuan. Macam saya cerita kamu tadi sebelum datang. Okey, ingat tak? Gear 1 0 hingga 15. Gear 2 15 hingga 30. Gear 3 30 hingga 45. Gear 4 45 hingga 65. Lepas tu 65 tu boleh bawa gear 5. Tapi dalam kawasan kampung ni, saya rasa pun gear 4 je, nak masuk gear 5 memang tak sempat. Laju dah tu. Jalan kita pun tak banyak, tak ada laluan yang sesuai sebenarnya untuk laju ni. Jalan lurus tak banyak berselekong. Jadi gantung pada situasi dan kesesuaian lah. Tingkatkan kelajuan lah. Tak boleh laju, bawa ni nak bawa berhemah, nak bawa lebih selamat, tak boleh laju dah. Okey, sambung. Memandu di persimpangan. Memandu di persimpangan. Jangan baca tu, dia laju sikit penerangan tu. Mengasah hazard menggunakan cermin dengan betul. Memberi isyarat yang secukupnya sebelum memulakan olah gerak. Jadi sampai pertama kan. Kedua. Yang ketiga, Mengurangkan kelajuan dengan cara efektif. Keempat, menggunakan gear yang sesuai mengikut kelajuan. Kelima, memperhatikan motorcar pada jarak yang selamat 2 meter. Menggunakan brek tangan dengan betul. Memastikan gear dalam keadaan bebas. Menekan pedal brek semasa berhenti. Memilih gear yang sesuai bagi meneruskan perjalanan. dia satu lah tu. Memeriksa titik buta. Menggunakan pemecut atau cekam dengan efektif bagi melepasi dan menjauhi persimpangan. Cuk sikit dia tak simpan je duk. Kedek-kedek laju sikit. Mematikan lampu isyarat selepas digunakan. Okey, kadang-kadang lampu isyarat tak padam, dia padam ni. Mengaplikasi teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan
pula berhenti di persimpangan. Mandatory di persimpangan Dia kata berhenti di persimpangan, kalau tak berhenti gagal. Okey. So berhenti di belakang garisan berhenti. Memberi syarat sebelum melakukan olah gerak. Mengambil lorong yang betul semasa membelok. Mematuhi lampu isyarat jika ada. Berhenti di posisi atau lorong yang betul dan selamat. Melakukan olah gerak yang betul dan selamat. Okey. Seterusnya Untuk membelok ke kiri dan ke kanan. belok kiri kanan, macam olah gerak ke dalam, benda-benda melibatkan pergerakan belok kiri dan kanan. Kalau simpang apa tu, itulah dia katakan belok kiri kanan tu. Pengesahan hazard menggunakan cermin dengan betul. 2. Memberi isyarat yang secukupnya sebelum memulakan olah gerak. 3. Memeriksa titik buta. 4. Mengurangkan kelajuan dengan cara efektif. 5. Menggunakan gear yang sesuai mengikut kelajuan. 6. Mengawal pemacu atau cekam yang efektif. Mengaplikasi teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan steering. Menukar lorong dengan lancar. Kalau mandatory pula, memberi syarat sebelum pentinglah mandatory ni. memberi syarat sebelum melakukan olah gerak. Tadi saya dah cerita kat kamu pasal anak kucing tu, nak elak anak kucing mati tu kan. Nak elak tu pun kita ambil syarat lah. Ada sebarang olah gerak lah, ke kiri ke kanan ke, kita nak bergerak tu sebelum melakukan olah gerak, bagi syarat tu. Melakukan olah gerak yang selamat. Berhenti di belakang garisan. Mematuhi arahan lampu isyarat. Kat kawasan tengah jalan, setengah untuk simpang masuk ke kanan, dia akan ada garisan di tengah jalan. Itu yang dia kata berhenti di belakang garisan. Garisan berhenti lah masuk tu. Okay. Mematuhi arahan lampu isyarat. Memandu di posisi atau lorong yang betul dan selamat. Memandu atau membelok ke kiri atau ke kanan dengan berwaspada. Itu membelok kiri dan kanan lah. Kita ada berapa lagi elemen. Memandu di selekoh. Selekoh pula. Mencari hazard menggunakan cermin dengan betul. Mengurangkan kelajuan dengan efektif sebelum memasuki selekoh. Okey. Menggunakan gear yang sesuai mengikut kelajuan. Mengaplikasi teknik pegangan dan pusingan steering. Tidak membrek dan menukar gear. Nampak? Tidak membrek dan menukar gear di selekoh. Jadi nak brek, nak tukar gear sebelum selekoh, bukan ketika selekoh tu. Menggunakan pemacu dengan efektif bagi melepasi dan menjauhi selekoh. Mengamalkan peraturan jarak mengekori dengan selamat. Mandatory pula mengawal steering dengan baik di selekoh. Tidak memasuki lorong pemandu lain semasa di dalam selekoh. Kalau kat selekoh tu gagal lah. Kalau masuk lorong pemandu lain ketika mengambil selekoh tu pun gagal. Yang terakhir sekali tu, dia kata tidak memotong selekoh. Potong dekat sana gambar pasal selekoh tu pun gagal. Okey. Mandi di belatan dah susur pula. Pengesahan hazard dengan menggunakan cermin dengan betul. Memberi syarat yang secukupnya sebelum melakukan olah gerak. Memeriksa titik buta. Mengawal kelajuan dengan cara efektif. Menggunakan gear yang sesuai mengikut kelajuan. Mengamalkan peraturan jarak mengekori dengan selamat. Mengawal steering dengan baik semasa membelok. Mengaplikasi teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan steering. Itu kesalahan biasa lah. Kesalahan mandatory pula. Melakukan olah gerak yang betul dan selamat. Memandu di posisi atau lorong yang betul dan selamat. Memberi syarat sebelum melakukan olah gerak. Memberi laluan kepada kenderaan dari arah kanan sebelum memasuki bulatan. Itu bulatan. Kita kena utamakan kenderaan yang hadir di sebelah kanan sebelum masuk ke bulatan. Setiap di bulatan tu kena berhenti dulu sebelum masuk dan utamakan kenderaan sebelah kanan. Kalau tak ada, baru kita masuk ke dalam bulatan. Pastikan lorong dalam bulatan tu ada lorong lah di kawasan bulatan tu. Saya nak tunjuk gambaran di sini, mungkin kamu tak nampak. Sampai di bulatan nanti baru saya tunjuk macam mana nak menggunakan bulatan tu dengan betul. Okey. Yang bukan terakhir, yang kedua terakhir tu mana di kawasan sekolah, perumahan dan lain-lain tu. Mencari hazard menggunakan cermin dengan betul. Memberi syarat yang secukupnya sebelum melakukan olah gerak. Memberikan reaksi yang sesuai kepada hazard lampu atau horn. Mengurangkan kelajuan berdasarkan hal laju yang sesuai. Menggunakan gear yang sesuai mengikut kelajuan. Memandu dengan jarak yang selamat. Melakukan olah gerak yang betul dan selamat. Okey, mandatory di kawasan sekolah, perumahan dan lain-lain. Tidak memandu melebihi had laju yang ditetapkan. Melakukan olah gerak tu. Macam dah. Okey, itu mandatory dah. Okey, tidak memandu melebihi had laju ditetapkan. Nampak? Dia kesalahan mandatory. Jadi had laju yang ditetapkan di kawasan sekolah 30 km sejam. Kalau kamu laju sikit je 30 km sejam tu, gagal lah. Sebab dia kesalahan mandatory. Kemudian memberi keutamaan kepada pengguna jalan raya lain. Kalau nampak ada nak melintas ke, budak sekolah nak melintas ke, mak ayah orang nak melintas ke, pelintas jalan kaki ni kita perlu beri keutamaan. Jangan biji horn marah dia apa pula. Okey. Memberi posisi lorong betul. Itulah di kawasan sekolah dan perumahan lain tu. Okey, efektif adalah penilaian secara keseluruhan amalan-amalan kamu ketika pemanduan di jalan raya tu. Apa yang kamu perlu buat? Kamu kena
mengamalkan rukti pemandu yang selamat apabila memandu, kemalangan dapat dielakkan oleh kecekapan Okey. pemandu lain. Yang tu, apa maksud dia? Macam yang Lita saya pernah terangkan kepada kamu. Kita bawa, kita rasa kemas, tapi rupanya orang lain yang cuba cari jalan untuk elak kemalangan berlaku. Jangan buat orang lain elak daripada kemalangan tu wujud. Maknanya kecekapan mereka buat kita selamat. Jadi kita yang selamatkan mereka dan diri kita, bukan mereka yang selamatkan kita. Okey. Ya? Mematuhi arahan-arahan lalu lintas, tidak terlibat dalam kemalangan. Itu secara keseluruhannya kehendak bahagian 3. Jadi setelah kamu baca, faham? Faham. Okey. Jadi perkara-perkara ni terlalu banyak, nah. Jadi 10 jam bolehlah kita sikit-sikit untuk faham semua kehendak tadi. Okey. Kita nak ke jalan raya. Kamu pun dah faham. Jadi kita akan mulakan pemanduan kita.